Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Al-Hakim dari sekolah SK St. Mary's Town ingin menyampaikan satu kisah. Sebelum kita masuk ke tajuk cerita ini, saya ingin menyampaikan satu pantun untuk tuan dan puan. Buah bidari, buah bidara, awal kalam dengan bicara, mohon ampun terkasar kata. Selamat mendengar cerita saya. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Apa kabar kawan-kawan? Harap-harap semuanya sehat. Pada hari ini saya hendak menceritakan tentang satu kisah. Kawan-kawan nak dengar tak? Tajuk cerita saya ini ialah Maafkan Cikgu. Kenapa cikgu pula yang minta maaf ya? Kalau kawan-kawan tak tahu, marilah dengar cerita saya ini. Kawan-kawan yang saya hormati, kisahnya adalah tentang seorang anak yatim bernama Amir. Ayahnya telah meninggal dunia sejak dia masih kecil lagi. Untuk menyara kehidupan mereka, ibunya sanggup mengambil upah menebas kebun dan membuat kuih. Namun, Amir tidak pernah mengeluh. Malah, dia turut membantu ibunya menghantar surat kabar sebelum ke sekolah. Baiknya Amir tu kan kawan-kawan? Seperti biasa, pada pagi itu, Amir mengayuh basikal laju-laju. Berpeluh-peluh badannya. Amir bimbang akan bertembung dengan Cikgu Hakim, guru disiplinnya. Mendengar namanya sahaja sudah membuatkan pelajar kecut perut, apatah lagi bersemuka dengannya. Seramnya. Ingatlah kawan-kawan, datang lambat ke sekolah bukanlah sikap yang baik. Setibanya Amir di sekolah, dengan langkah yang tergesa-gesa, Amir pun menuju ke kelasnya. Tiba-tiba, Amir! Nama Amir dipanggil. Habislah nama aku dipanggil. Panggilan itu lantas mematikan langkahnya. Degup jantung Amir bertambah kencang. Terlihat wajah Cikgu Hakim yang sangat serius. Dengan suara yang lantang, Amir pun dimarahi kerana datang lewat. Kenapa kamu datang lewat, Amir? Amir hanya membisu. Memberi alasan pada saat itu bukanlah tindakan yang bijak. Walaupun Amir ingin menjelaskan, tetapi Cikgu Hakim enggan mendengarnya, malah jadi dituduh menegakkan benang yang basah. Kawan-kawan sekalian hendak tahu apakah yang berlaku selepas itu. Apalagi Amir dibawa ke bilik guru disiplin. Dia telah diberi surat amaran untuk disampaikan kepada ibunya. Amir pun menerima dengan sedih. Berat mata memandang, berat lagi bahu yang memikul. Amir kecewa kerana dituduh sebagai pelajar yang malas, padahal dia bukanlah seperti yang disangkakan. Rakan-rakan Amir sering mengejeknya kerana selalu didenda atas kelewatannya. Kesiannya. Setelah sesi persekolahan tamat, Amir pun terus pulang ke rumah. Setelah selesai solat, dia terus menuju ke dapur kerana perutnya terasa lapar. Apabila dia hendak ingin menjamah makanan, dia teringat kembali peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Seliranya pun hilang. Amir membuat keputusan untuk pergi ke kebun Pak Megat berjumpa ibunya. Dia ingin menceritakan tentang peristiwa yang berlaku di sekolah tadi. Sebaik sahaja terpandang wajah ibunya, ia tidak sampai hati untuk menceritakannya. Malah dia turut membantu menyelesaikan kerja ibunya. Baginya, ibulah segala-galanya. Ingatlah kawan-kawan, syurga itu di bawah telapak kaki ibu. Jangan sesekali membiarkan hatinya terluka. Kawan-kawan yang dikasihi, pada malam itu Amir bertekad untuk menyatakan hasratnya berhenti kerja, lantas menyerahkan surat amaran yang diterima daripada Cikgu Hakim. Amir melihat wajah ibunya amat sedih setelah membaca surat itu.
Bagi Ibu Amir, ia masih mampu menyerah kehidupan mereka. Apa yang Ibu Amir harapkan ialah anaknya berjaya dalam pelajaran. Kawan-kawan sekalian, itulah jasa ibu kita. Sebagai pelajar tahun 6, Amir dapat berfikir dengan baik. Dia ingin mendapatkan hasratnya untuk berhenti kerja. Dia ingin datang awal ke sekolah. Dia ingin belajar bersungguh-sungguh. Justru pagi-pagi lagi Amir telah sampai ke kedai pacing Mutu tempat dia menghantar surat kabar. Dia ingin mendapatkan hasratnya untuk berhenti kerja. Setelah itu Amir mengayu bersinggah lebih laju dari yang biasa. Setibanya di persimpangan jalan, tanpa melihat kiri dan kanan, Amir terus melintas. Malang tidak berbau, sebuah kereta telah melanggarnya. Amir tercampak lalu pingsan. Orang yang melanggar Amir itu terus membawanya ke klinik yang berdekatan. Mujurlah Amir tidak apa-apa. Dia hanya mengalami luka-luka kecil sahaja. Ingatlah kawan-kawan, kita mesti berhati-hati di jalan raya. Tidak lama kemudian, Amir pun tersedar dan dia terkejut melihat Cikgu Hakim berada di sisinya. Dengan senyuman yang ikhlas dan mesra, Cikgu Hakim pun meminta maaf. Maafkan Cikgu Amir. Dengan senang hatinya, Amir pun memberitahu dialah yang bersalah kerana tidak berhati-hati. Kita hendaklah mematuhi peraturan jalan raya dan peraturan sekolah dan juga jalan raya. Dan jika kita membuat satu kesalahan, janganlah malu untuk meminta maaf kerana akan dipandang mulia. Itulah kawan-kawan mengapa Cikgu Hakim meminta maaf. Semoga kawan-kawan terhibur dengan cerita saya ini. Yang baik jadikan teladan, yang buruk jadikan sempadan. Sekian, terima kasih.